Dalam video kali ini, kami akan menerangkan tentang obses gadget di kalangan pelajar masa kini. Perkembangan teknologi yang semakin pesat membangun telah mengubah gaya hidup manusia dengan lebih mudah dan cepat kerana kecanggihan teknologi itu sendiri yang direka pada masa kini amatlah luas, antaranya kecanggihan terhadap gadget. Seperti mana yang anda ketahui, gadget merupakan istilah bahasa Inggeris yang digunakan secara berleluasa pada hari ini. Menurut Kamus Dewan, gadget merupakan peranti atau alat tata cara dan optometri moden yang dapat membantu manusia supaya perlihatan dengan lebih baik dan dikekalkan. Antara jenis-jenis gadget ialah kamera, telefon, komputer, telefon pintar dan sebagainya. Sejak kebelakangan ini, penggunaan gadget amatlah sinonim bagi pelajar-pelajar di Malaysia pada hari ini kerana ia dapat memudahkan pelajar untuk menyiapkan tugas dengan lebih cepat. Kemudahan gadget ini juga telah banyak mengubah kaedah pembelajaran dari kaedah yang lama menjadi serba moden. Cara pembelajaran pada zaman dahulu tidaklah secanggih masa kini kerana mereka hanya perlu fokus dan tekun terhadap pengajaran daripada guru hanya di sekolah sahaja. Mereka tidak mempunyai maklumat tambahan seperti masa kini disebabkan mereka tiada kemudahan teknologi seperti komputer dan rangkaian internet. Cara pembelajaran pada masa kini amatlah berbeza kerana teknologi yang dimiliki pada masa kini amat penting dalam pengajaran dan pembelajaran di Malaysia pada hari ini. Oleh itu, pihak kerajaan telah menyediakan banyak kemudahan untuk memudahkan pelajar dalam menyelesaikan tugasan dengan lebih cepat. Dengan kemudahan yang disediakan, pelajar dapat menambah ilmu baru kerana mereka mencari sesuatu yang mereka kurang faham hanya di hujung jari mereka sahaja, serta mereka dapat menanyakan sesuatu yang mereka kurang mahir kepada guru dengan berhubung melalui aplikasi yang disediakan seperti WhatsApp. Berkaitan dengan objektif kajian terhadap obses gadget ni kepada kalangan pelajar. Okey, yang pertama, mengenal pasti tahap pendidikan ibu bapa tu terhadap pemilikan gadget oleh pelajar. Yang kedua adalah mengenal pasti pengaruh teknologi kepada pelajar dalam kehidupan seharian mereka. Yang ketiga adalah mengenal pasti tujuan tahap penggunaan dan juga tujuan pelajar tersebut. Yang keempat adalah mengenal pasti kesan dan juga terhadap akademik, prestasi akademik pelajar. Saya akan terangkan tentang kesan-kesan gadget pada masa kini. Macam yang kita tahu, gadget ni ada dua kesan yang dia bawa ke kita. Okey, apa kesan yang dia bawa dekat kita tu? Kesan negatif dengan kesan positif. Gadget ni dia ada dua kesan. Kesan baik dan kesan buruk. Kesan positif dengan kesan negatif. Okey, kesan positif ataupun kesan baik yang kita boleh dapat daripada gadget ni sebenarnya banyak. Tapi saya akan bagi contoh 3 dekat apa. Okey, 1, kita boleh komunikasi dengan orang jauh. Macam saudara hampa duduk jauh-jauh, contoh hang duduk Pahang, saudara hang duduk Kedah, contoh. Jadi kita boleh gunakan gadget ni untuk komunikasi dengan orang yang jauh. Okey, yang kedua adalah kita boleh guna gadget ni untuk cari bahan ilmiah. Sebagai contohnya yang kita boleh buat adalah kita gunakan gadget ni untuk cari bahan-bahan ilmu. Sebagai contohnya saya sendiri yang belajar dalam talian.
bila kita belajar dalam talian ni susah sikit sebab kita tak boleh nak faham apa yang pensyarah kita sampaikan. Jadi apa yang kita boleh buat, kita cari, kita boleh Google, kita boleh tanya kawan untuk cari bahan ilmu. Yang ketiga, apa yang saya nak terangkan, kita dah canggih kan sekarang ni. Jadi saya rasa banyak sangat aplikasi-aplikasi yang kita boleh guna untuk kita berhubung dengan kawan kita untuk kita buat tugasan kalau pensyarah kita bagi. Jadi apa yang kita boleh guna adalah kita boleh guna Google Meet untuk kita buat forum berkumpulan. Jadi dengan itu kita boleh elakkan dengan berjumpa kawan-kawan yang jauh. Baik, kesan negatif pula. Kesan negatif ni ada banyak sebenarnya, tapi saya akan hurai sedikit. Untuk kesan negatif ni, janganlah kita guna gadget ni untuk buka benda-benda yang bukan-bukan. Contohnya macam laman web yang tak baik tu, janganlah buka. Okey. Yang kedua, kita guna yang baiknya kita guna untuk mengeratkan silaturahim. Tapi yang tak baiknya kita guna untuk duk mengutuk orang sini, duk mengutuk orang sana. Tak mal macam tu kan. Okey, yang ketiga, janganlah kita jadi keyboard warrior pula. Macam apa artis buat salah sikit, kita kecam apa semua. Tak mal macam tu. Baik, tadi saya dah cakap pasal kesan. Sekarang ni saya nak cakap pasal cara untuk kita menangani kesan gadget ni. Jadi pada saya, ibu bapa lah, paling penting ibu bapa lah kena ambil peranan untuk awasi kanak-kanak ataupun anak kita sendiri daripada buka benda-benda yang tak elok. Gunakan gadget ni untuk benda yang betul. Seterusnya, diri sendiri jugalah, tak boleh nak salahkan orang lain juga. Kita kena balik pada diri sendiri. Kita kena cakap juga kat diri sendiri, ni janganlah buka benda macam-macam. Janganlah, kita gunakan gadget ni untuk benda yang kebaikan, supaya kita sama-sama dapat manfaat daripada gadget ni. Daripada hasil perbincangan yang telah kami sekumpulan dapat, kami memilih 3 kajian lepas lebih kurang sama dengan kajian kami. Kajian yang pertama ialah pelajar tingkatan 6 di SMK 3 River Muka, iaitu Nur Hazia Ashikin binti Yaakob, dan tajuk kajiannya ialah kesan-kesan penggunaan telefon bimbit di kalangan pelajar. Baiklah, dalam kajian ini penulis menceritakan perubahan tentang globalisasi terhadap prestasi akademik pelajar tingkatan 6 di SMK 3 River Muka. Meskipun kajian beliau hampir sama dengan kami, penulis hanya fokus terhadap pelajar di SMK 3 River Muka sahaja, manakala kajian kami pula melibatkan semua jenis gadget serta pelajar masa dulu dan juga kini. Kajian yang kedua pula ialah Al-Mazmi dari negara Emirat Arab Bersatu UAE, dipublish pada tahun 2013. Tajuk kajiannya ialah impak positif dan negatif penggunaan peranti teknologi oleh kanak-kanak. Di sini beliau menerangkan tentang bagaimana gadget boleh mengambil dan mengolah serta mencari ilmu tanpa adanya batasan. Beliau juga memberi kesan negatif terhadap peranti gadget. Meskipun kajian beliau bersamaan dengan kami, gadget juga, tetapi ia lebih tertumpu kepada kanak-kanak di UAE, manakala kami pula melibatkan cara pembelajaran pelajar dahulu dan juga kini. Baiklah, kajian yang ketiga pula ialah Shima Dayana binti Muhammad Fazri dan Siti Marzia Zakaria, pelajar Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan di Universiti Kebangsaan Malaysia. Tajuk kajian mereka ialah kesan penggunaan gadget kepada perkembangan kognitif dan sosial kanak-kanak prasekolah. Penulis menerangkan tentang isu-isu dahulu terhadap penggunaan gadget dan menerangkan konsep serta kesan penggunaan gadget terhadap kanak-kanak prasekolah, manakala kajian kami pula berkaitan dengan pelajar sekolah berumur 8 hingga 17 tahun. Sebagaimana yang korang tahu, kanak-kanak prasekolah berumur 4 hingga 6 tahun, tidak bersamaan dengan kajian kami yang berkaitan dengan pelajar-pelajar sekolah atas daripada 4 dan 6 tahun.
Saya Nurul Alia Atika binti Kasmi. Dari hasil kajian yang telah saya kaji, saya dapat membezakan cara pembelajaran pada zaman dahulu dengan masa kini. Kesimpulannya, arus globalisasi yang tidak terkawal menyebabkan perkembangan teknologi yang amat ketara. Masyarakat pada masa kini hidup dalam serba canggih. Dengan ilmu pengetahuan yang tinggi, dapat mengimbangi hidup di antara teknologi ke arah positif atau negatif. Gadget ni merupakan satu kepentingan lah dalam kehidupan seseorang, terutama sekali kepada pelajar, bagi mencari atau mendalami satu ilmu. Dengan ni, gadget ni sebenarnya ada kesan negatifnya dan kesan positifnya terpulang kepada pelajar tu dalam menggunakannya, sama ada ke arah kebaikan ataupun keburukan. Dan apabila memilih keburukan, mereka akan lebih cenderung rasa malas dan juga pelajaran terjejas, dan kehidupan mereka lebih kepada tertempu dengan kehidupan dorang sahaja kerana tidak dapat mengembangkan sesuatu lah. Apa yang saya dapat daripada topik ni adalah saya dapat tahu baik dan buruknya gadget pada zaman kini dan apa yang kita patut buat dengan gadget pada zaman kini, bukannya kita membazir macam tu je. Jadi saya rasa kita patut gunakan gadget ni dengan betul dan bukannya buat benda buruk-buruk lah pada gadget ni. Macam saya kata tadi, buka benda yang bukan-bukan apa semua. Jadi saya rasa dengan adanya gadget ni dapat memudahkan hidup kita, dapat memudahkan kehidupan harian kita. Macam yelah, dengan adanya gadget, semua maklumat kita dapat pada hujung jari je. Jadi saya rasa kita patut gunakan dia dengan sebaik mungkin lah. Apa yang saya dapat simpulkan, penggunaan gadget pada masa kini dan pada zaman dahulu amatlah berbeza. Pada masa dahulu, mereka akan menggunakan surat ataupun public phone untuk berhubung dengan orang yang jauh. Pada masa kini pula, gadget itu seperti satu keperluan yang semua orang perlu ada. Gadget itu jika kita gunakan sebaik mungkin, ia akan memberi banyak faedah. Contohnya, pada pelajar, ia akan dapat membantu pelajar untuk mencari nota, membuat rujukan dan lain-lain. Ia juga dapat bantu pelajar untuk berhubung dengan guru mereka, rakan-rakan, ibu bapa semasa pandemik coronavirus ini. Ia juga akan memberi kesan negatif jika pelajar tersebut menyalahgunakan gadget. Oleh yang demikian, ibu bapa perlulah memainkan peranan mereka agar anak-anak mereka dapat menggunakan gadget itu sebagai alat yang bermanfaat.